channel ni, video konten ni aku rasa takkan boleh sampai ke tahap ni tanpa adanya support dan juga orang cakap apa benda ni panjang-panjang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to this channel. Okay guys, today is a special day, you know. Because of what? Today we get 700 subscribers. Alhamdulillah guys. The truth is aku sebenarnya jarang rasa dihargai, tapi but this time disebabkan oleh support daripada korang, aku rasa I feel very love, you know. Aku rasa macam happy and bersemangat semula tau. Macam I want to take this challenge, okay? So bertepatan dengan topik and video kita hari ni is all about appreciation to you guys. So aku rasa kalau korang perasan untuk awal-awal video yang pernah aku upload dulu, yang di mana aku pernah upload video basikal ini, iaitu road bike Pegaso yang berharga RM499. Dalam video tu aku tunjukkan korang parts yang aku upgrade untuk basikal yang boleh dikatakan murah ni, berbala ataupun tidak. So a few request daripada korang untuk korang macam nak tahu update terkini mengenai basikal ni, macam mana penggunaannya, apa review setelah 1 tahun penggunaan basikal ni. So aku rasa macam aku tergerak hati untuk buat this video. So for your info, sedikit latar belakang mengenai basikal ni, aku beli lebih kurang pada bulan November tahun 2019. Dan sekarang basikal ni dah berusia lebih daripada 1 tahun penggunaan. So dalam meantime of that duration, aku dah membuat a few upgrade lah dekat basikal ni yang korang boleh tengok, dan juga korang boleh recap balik kat video yang terdahulu. So aspek yang pertama aku nak tekankan, adakah basikal murah yang aku guna ni berbaloi ataupun tidak, ataupun in terms of monetary, ataupun dari segi budget. Okay, aku rasa untuk harga basikal RM499,500 ni is orang cakap berbaloi. Okay, korang kena faham, basikal murah tak semestinya kualiti dia pun murah. Okay, basikal murah ni kebiasaannya dia gunakan material besi, steel, aluminium. So memang orang cakap benda tu kukuh. Untuk aku cyclist yang agak berat ni, so aku rasa dari segi kekukuhan dan kualiti dia heavy duty. So dari segi ketahanan, aku cakap aku boleh garanti insya-Allah memang tidak ada apa-apa yang orang cakap terjejas. Okay, dari segi frame build dia memang orang cakap memang kukuh and tahan lah. So far macam orang cakap for basic use and also untuk harga yang macam ni rasanya berpatutan. Walaupun harga basikal yang 500, tapi kos yang telah aku keluarkan untuk upgrade, aku boleh cakap lah almost double So 500 basikal, hampir ke 500 cost upgrade, termasuk sekali dengan cost labor lah, pemasangan semua tu, servis semua tu. So dikatakan bagi aku nilai basikal ni boleh jadi harga double almost RM1,000. Tapi yang paling penting korang perlu tahu satu benda. Bila kau upgrade sesuatu basikal tu, kau tanya diri korang, adakah basikal ni berbala untuk upgrade ataupun tidak. Tapi kadang-kadang jawapan yang kita nak dapat untuk soalan ni adalah kita tanya diri kita sendiri. Kita nak upgrade basikal ni untuk apa? Okay, jangan disebabkan kalau kita dah upgrade from A to Z tapi kita tak kayuh, kita berhenti kayuh pun tak ada guna. Tapi kalau kita upgrade sikit demi sikit, ataupun tak upgrade tapi kita kerap kita kerap kayuh, alhamdulillah ianya akan berbaloi. Aku akan pecahkan kepada beberapa aspek yang kita akan tekankan untuk video kita kali ini. Okey, aspek yang pertama dari segi speed ataupun kelajuan basikal ni. Adakah dia berubah ataupun tidak? Okey, setelah almost a year aku dah upgrade basikal ni, aku boleh cakap yang dari segi kelajuan aku boleh dapat rasakan ada sedikit peningkatan. Kelajuan ni dia tak semestinya kau kena laju semua, dia banyak dari segi banyak aspek sebenarnya Kelajuan ni aku boleh perasan dari mana aku pernah upgrade crankset. Sebab sebelum ni dia gunakan crankset Terni yang mountain bike punya 3x7, tapi this time aku guna crankset 2x7. Maksudnya dia ada hanya 2 sahaja crank di depan ni. Okay, hanya 2 chain wheel sahaja So macam lebih
orang cakap seakan-akan road bike lah, sebab aku menggunakan memang road bike punya crankset. Sebab kalau dari segi chain wheel dia, dulu yang paling tinggi dia punya gigi dia 24, 34 dan 44. 44 T, 44 gigi paling besar. Tapi this time aku ambil 50 dia punya gigi, dan yang kecil pula saya tak salah aku 34. Orang cakap crankset ni crankset compact lah. Memang bila orang cakap, bila semakin banyak gigi di hadapan, bila kau kayuh tu, the less effort. Hey, takkan tengok je. Ayo subscribe. Lagi satu, bila kau invest sedikit dalam, contohnya lah, kita beli crankset yang agak berkualiti sikit, korang boleh rasa dia punya smooth tu. So kat situ sedikit sebanyak akan mempengaruhi kelajuan kita. Dan dari segi kaset juga, aku still menggunakan 7-speed kaset, tapi aku menggunakan mega range. Maksudnya bilangan gigi tu makin bertambah kaset tu. So memudahkan. Sebab kita nakkan, sebab dalam berbasikal ni korang perlu tahu dekat mana korang nak kayuh dan apa tujuan korang nak kayuh. Macam aku, kenapa aku upgrade on both, sebab first aku rasa aku nak kayuh lebih laju, aku upgrade crankset. Dan aku rasa taman perumahan area rumah aku ni penuh dengan bukit-bukit KOM. Sekali lagi KOM, King of Mountain ni bukit. So memang aku tukar kasetnya, still 7 speed, tapi ianya yang last kali tu mega range kaset. Maksudnya gigi dia, masa tak silap aku last time gigi yang paling besar sekali 28T. Tapi this time pada 34T, 34 gigi kat belakang tu. So bila kau letak, kau guna chain wheel kecil, belakang kau guna chain wheel paling besar, memang rasa ringan lah. Alhamdulillah. Okay, next point pula dari segi berat basikal ni, berat keseluruhan basikal ni. Bila kau dah, okay, korang perlu tahu basikal murah ni, orang cakap dia memang menggunakan besi ataupun steel, aluminium. Memang orang cakap diorang punya material tu pun sahaja dah berat, okay. So bila aku dah upgrade a few parts, macam crankset ni asalnya memang 1 kilo lebih weh. So dapatlah kat macam ni, dapatlah 1 kilo. Kaset pun lebih ringan sebab aku invest sikit. So dari segi keseluruhan dari segi pedal, semua rantai semua, aku boleh cakap bila korang dah upgrade ni, basikal akan jadi lebih ringan sedikit. Kalau korang betul-betul nak go aggressive for ringan, boleh kena upgrade kepada carbon, wheel set carbon, handlebar carbon, pedal, nampak? Tak line. Apa orang cakap? Seat post carbon, apa lagi? Semuanya carbon. Even bottle cage pun carbon. Aku tak dah sampai ke tahap tu sebab aku rasa if aku upgrade semua ni, aku tanya pada diri aku, is it worth it or not? Berbaloi ataupun tidak, aku rasa macam buat masa ni tidaklah, aku saja je just berbasikal untuk riadah. So dari segi berat, more or less lah 1 kilo yang lebih ringan before this. We go to the next point, which is dari segi orang cakap handling ataupun keselesaan ketika kita berkayuh. Apa yang aku boleh cakap, nak berbasikal ni yang aspek paling penting, tak kisahlah kau laju ke apa ke, yang penting keselesaan. So kita bukan nak berbasikal ni sekejap 10 minit, 5 minit. Kita, kalau boleh kita nak jadikan dia sebagai rutin mingguan, rutin harian, dan juga sekali satu session cycling kita tu boleh mencecah berjam-jam masanya. Dan disebabkan itu, aku rasa aspek keselesaan tu sangat-sangat penting. And untuk upgrade yang telah aku lakukan ni seperti saddle ni aku beli dekat kedai Mr. DIY, harga 20 lebih. Aku boleh cakap saddle ni selesa and kena. Sebab apa? Korang kena ingat basikal yang sedia ada, yang korang beli itu hanyalah basic. Kalau fikir logik, memanglah kita akan cakap yang saddle gemuk besar tu khas untuk lagi selesa, lagi cushion saddle tu lebih selesa. Tapi dia tak semestinya apply kepada setiap basikal. Macam ni, kalau untuk aku, geometri dia punya positioning saddle ni, alhamdulillah kena dengan punggung aku. Bila aku duduk, aku selesa. And even aku dah berkayuh 2-3 jam pun still tak macam dulu dia punya sakit tu, tulang punggung kita tu dia support. Tapi keselesaan tu sangat penting. Contohnya bila aku upgrade bar tape ni, mahal RM60 bar tape ni. Dia memang selesa, comfort, tapi yang tak best ni kalau kita tak pakai glove, okey. Bila tak pakai glove, less friction, kurang cengkaman tu, kita pula berpeluh cycling, dia memang macam
dia macam licin. So kalau korang pakai glove, insya-Allah dah akan grip lebih and rasa selesa lah. Sebenarnya aku dah lenguh sebenarnya duduk bersila macam ni, tapi untuk korang aku akan teruskan. Aku rasa dari segi aspek penjagaan basikal murah ni, bagi aku walaupun sesuatu basikal tu harganya murah, tapi jangan sesekali kita abaikan aspek penjagaan dan kebersihan basikal ni. Okey, sentiasa kalau boleh setiap kali setelah habis ride ke, kalau boleh try to bersihkan basikal ni kalau tidak beberapa kotor, dan kalau agak macam kotor, berpasir semua, aku syorkan korang cuba try untuk curi masa untuk cuci basikal ni. Kalau tak pun jurus-jurus pun cukup lah. Yang paling senang cepat kotor basikal adalah kita punya drivetrain kat bawah ni. Kaset, dia punya crankset semua ni. Tapi yang paling cepat kotor tak boleh dinafikan adalah ni. Ini tuan-tuan. Ini paling cepat kotor. Iaitu chain, rantai basikal. Rantai basikal ni orang cakap kalau boleh seelok-eloknya perlu dijaga dengan bersih. Sebab apa? Contoh, korang dah bersih, dah pakai semua, tapi kena ingat bila korang greasekan tu setiap chain tu, bila korang lepas kayu, confirm dengan cuaca Malaysia, keadaan jalan yang korang lalu ni, bawa basikal ni, confirm akan melekat pasir dekat korang punya chain. So benda tu kalau boleh kita elakkan dia rantai tu dia ada grease, yang kita loopkan tu kan. Bila dia bercampur dengan pasir, kat dalam tu, sebab dia kan rantai, dia ada joint dia. So bila joint tu campur grease, campur pasir, dia akan kat situ dia akan mati. Dia punya joint tu mati, dah keras. So bila korang cycle pedal, korang akan rasa tak smooth and chain tu akan macam lompat-lompat. So pentingnya kebersihan, especially chain. So if korang tanya aku adakah berbalik atau tidak, is it worth it or not after aku dah upgrade basikal ni yang harganya lebih kurang, korang boleh dapat sebiji lagi basikal. Bagi aku untuk upgrade yang telah aku lakukan ni, aku boleh cakap berbaloi. Atas sebab apa? Kita nak cycling ni, kita nak benda tu selesa, fun and dipermudahkan. So antara a few parts yang aku upgrade ni, aku boleh cakap ianya mendatangkan keselesaan kepada aku dan juga memudahkan aku dan melancarkan lagi, maksudnya setiap kali aku cycling tu. So aku rasa untuk nilai harga tu dengan berbaloi, dia ngam. Hey! First time yang tengok muka ni. Ui, berkenan tak? Kalau berkenan ke tak berkenan, please like, subscribe and share this video kat kawan korang and hit the, which one? Hit the notification button. Subscribe. Kalau korang tanya aku lah, parts mana lagi yang aku rasa aku boleh upgrade and teringin nak upgrade? Kalau bagi aku lah, aku rasa aku nak upgrade handlebar ni. This one is handlebar yang sedia ada. Tapi kalau boleh aku nak cari handlebar yang lebih sedikit lebar. Sebab handlebar ni positioning tu, bila kita kayuh arrow tu, dia keselesaan tu bergantung kepada size ataupun kepanjangan handlebar tu. Kat yang macam ini, aku rasa dia punya handlebar ni 42 cm ni sedikit narrow ataupun sedikit kecil bagi aku. Aku rasa aku nak upgrade ke 44 cm, dia lebih sikit, ataupun 46 cm lebih bersesuaian dengan bidang bahu aku yang agak lebar ni. So keselesaan kat situ sangat diutamakan. So update terkini untuk basikal Pegaso ni, road bike Pegaso ni yang berharga RM499 dulu. Tapi sekarang aku dah buat research dekat Shopee, dekat kedai tu sendiri pun harga dia pun dah naik disebabkan trend basikal ni dah semakin melonjak naik. So harga dia lebih kurang RM200 lah tambahnya. So RM600 lebih lah harga sekarang. So aku rasa sampai setakat inilah video kita untuk hari ini, and aku harapkanlah dari segi explanation aku dan apa yang telah aku sharekan seperti tadi dapat memberi manfaat dan juga sedikit input kepada korang Aku rasa I would like to suggest korang yang sedang menonton video ni yang mungkin tertanya-tanya ataupun sedang terfikir untuk upgrade basikal korang tu, apa yang aku boleh cakap, dipersilakan kalau korang ada bajet lebih untuk upgrade basikal. Tapi is it worth it or not, berbalik ataupun tidak, kena dengan cara dan penggunaan basikal tu. So korang kalau nak beli ke, nak upgrade ke, apa-apa pun, survey dulu parts-parts yang korang nak upgrade tu. Jangan segan silu untuk bertanya kepada yang otak-otak yang lain. So untuk mengakhiri video kita pada hari ini, aku rasa
aku tidak layak untuk membuat closing untuk video ni, and aku rasa ada orang yang lebih layak untuk memberikan kata-kata akhir untuk video ini. Aku nak persilakan our beloved ex-Prime Minister Datuk Seri Najib untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah tuan-tuan. Ini saya nak bagi sepatah dua kata ni bukannya apa ya. Oh, yang lebih ya. Okey, jadi saya telah upgrade basikal ni, bagi saya berbaloi ya. Tapi kalau untuk korang semua, kalian yang ingin mengupgrade basikal, untuk membeli basikal, dipersilakan, tapi berbelanjalah dengan bijak ya. Jangan menyalahgunakan bantuan BHS ataupun duit ais sinar untuk membazir kepada benda yang korang rasa tak berfaedah atau tidak bermanfaat. Tapi kalau ianya menjadi manfaat untuk rakyat jelata, untuk kalian semua, dipersilakan. Okey, panas ya pakai hoodie macam ni. Saya tak tahulah, dah macam karakter cerita Money Heist dah. Ataupun kalau tengok daripada jauh macam Money Heist ya. Tapi daripada dekat macam sotong dakwat. Dan jangan lupa tuan-tuan ya, untuk like, share and subscribe to this channel, and see you later. Assalamualaikum. Bye.